Assalamualaikum, salam hormat dan salam sejahtera. Bertemu lagi dalam MG Flash 24 Julai bersama saya Irfan Yazid. Kita ke berita utama. Seorang pemuda yang dilaporkan hilang hampir setahun lalu dijumpai di dalam kenderaan yang terjunam ke dalam sungai semalam. Jabatan Bomba dan Penyelamat JBPM Pahang berkata, kereta Muhammad Iman Akmar Zulkarnain ditemukan di Sungai Api-Api, Jalan Nenasi, Pekan, Pahang jam 12.16 tengah hari oleh orang awam. Pegawai Perhubungan Awam JBPM Pahang, Zulfadli Zakaria berkata pihaknya menggunakan 2 jentolak untuk menaikkan kereta mangsa daripada sungai. Kenderaan itu berjaya dikeluarkan dari sungai berkenaan kira-kira jam 4.40 petang dan mendapati ada satu rangka mayat disaluti lumpur. Turut dijumpai sekeping pas pekerja Oil and Gas Safety Passport. Mayat kemudian dihantar ke Hospital Kuantan untuk bedah siasat, manakala kenderaan dibawa ke IPD Pekan bagi siasatan lanjut. Terdahulu, sepasukan polis bersama bomba yang diketuai oleh Ketua Polis Daerah Pekan hadir ke tempat kejadian jam 12.50 tengah hari, namun mendapati tiada unsur jenayah berlaku di tempat kejadian. Mangsa Muhammad Iman Akmar dipercayai terbabas ke dalam sungai berkenaan semasa dalam perjalanan dari rumah di Pasir Kudang, Johor ke tempat kerja di Kemaman, Terengganu. Dalam kejadian 29 Oktober tahun lalu itu, Muhammad Iman yang memulakan perjalanan sekitar jam 1.30 pagi dilaporkan tidak hadir di tempat kerja sehingga keluarganya dimaklumkan oleh rakan sekerja. Alia kanak-kanak yang disyaki didera ibu angkatnya akan ditempatkan di Pusat Jagaan Jabatan Kebajikan Masyarakat JKM. Menteri Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat KPWKM Datuk Seri Rina Muhammad Harun berkata, kanak-kanak itu akan ditempatkan di JKM sehingga perbicaraan kes berkenaan selesai. Kanak-kanak berusia 4 tahun itu kini sedang menerima rawatan lanjut di hospital. Menurut Datuk Seri Rina, JKM telah melawat Alia bersama pelindung kanak-kanak untuk meneruskan siasatan selain memastikan kanak-kanak itu dijaga dengan lebih baik. Baru-baru ini tular video berdurasi 27 saat memaparkan seorang wanita yang dipercayai ibu angkat kepada kanak-kanak terbabit memukul mangsa menggunakan kayu penyapu hanya kerana enggan makan nasi. Berita seterusnya. Mata wang ringgit dijangka terus merosot berbanding dolar Amerika Syarikat minggu depan disebabkan inflasi tinggi. Rakan Pengurusan SPI Asset Management, Stephen Ines berkata ringgit mungkin bergelut untuk mengekalkan kenaikan berikutan pelbagai risiko negatif. Contohnya kebimbangan mengenai peningkatan kes COVID-19 di China. Menurut Ines, mengambil kira korelasi kukuh ringgit dengan yuan Cina, ringgit mungkin diniagakan rendah berikutan peniaga bersedia untuk kemungkinan aliran keluar pasaran saham serantau. Ia didorong oleh lawatan Speaker Dewan Perwakilan Amerika Syarikat, Nancy Pelosi ke Taiwan bulan depan. Ines berkata pasaran juga akan mengalami satu lagi kenaikan menjelang mesyuarat jawatan kuasa pasaran terbuka Persekutuan FOMC minggu depan. Selain itu, ia turut disumbang jangkaan kenaikan kadar dasar OPR semalam sebanyak 75 mata asas oleh Rizab Persekutuan Amerika Syarikat 27 Julai ini. Faktor-faktor itu katanya boleh menyebabkan ringgit mendatar sehingga FOMC tidak memberi pengaruh ketara terhadapnya. Tambah beliau, Malaysia boleh terbabit dengan kemelisitan global yang singkat dan mungkin menjejaskan pengeksport Asia. Melihat kepada ketidaktentuan itu, Ines berkata ringgit dijangka diniagakan dalam jajaran RM4.45 hingga RM4.46 pada minggu depan. Polis sudah mengenal pasti peserta himpunan turun yang membantah kenaikan harga barang di hadapan Kompleks Sogo, Kuala Lumpur semalam. Ketua Polis Daerah Dang Wangi, Asisten Komisioner Nur Delhan Yahya berkata, 30 individu daripada kira-kira 100 peserta himpunan itu akan dipanggil untuk membantu siasatan polis. Menurut Nur Delhan, kesemua 30 individu terbabit akan dipanggil ke IPD Dang Wangi untuk diambil keterangan. Katanya bahagian siasatan jenayah Ibu Pejabat Polis Daerah IPD Dang Wangi telah membuka satu kertas siasatan di bawah Seksyen 9-5 Akta Perimpunan Aman 2012. Perimpunan yang berlangsung kira-kira 1 jam itu disertai antaranya mahasiswa dan ahli politik.
Mereka memegang spanduk dan banting bertulis potong gaji menteri, turun dan lawan, cuba berarak ke dataran mereka namun disekat pasukan polis. Wabak cacar monyet diisytiharkan sebagai darurat kesihatan global oleh Pertubuhan Kesihatan Sedunia WHO di Geneva. Klasifikasi itu adalah amaran tertinggi yang boleh dikeluarkan oleh WHO susulan lonjakan kes wabak berkenaan di seluruh dunia. Amaran itu dikeluarkan pada penghujung mesyuarat kedua Jawatankuasa Kecemasan WHO mengenai virus itu. Ketua Pengarah WHO, Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus berkata lebih 16,000 kes kini telah dilaporkan dari 75 negara. Tambahnya ketika ini hanya ada 2 darurat kesihatan iaitu pandemik COVID-19 dan polio. Baiklah, sekian dahulu MG Flash buat masa ini. Teruskan bersama kami untuk mengikuti perkembangan dari semasa ke semasa. Hanya di platform media sosial di Malaysia Gazette di Facebook, Twitter, Instagram dan YouTube atau melalui portal di www.malaysiagazette.com. Assalamualaikum dan salam hormat.